Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azril Jamil dari Daily Din Hub. Sekali lagi kita berada di dalam segmen santai tapi berantai. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, kita sekali lagi dapat ke segmen kali ini santai tapi berantai. Dah lama kita tak berjumpa setelah tazkirah Ramadan, dan kita ada satu tazkirah sebelum ini. Dan seperti biasa, hari ini kita ada seorang tetamu khas ya, yang saya amat istimewa, yang amat saya hormati, dan saya pun tak sabar nak bertemu bual dengan beliau, iaitu pengarah, penulis buku Ibrah Sirah untuk bisnes yang saya ada dalam tangan saya sekarang. Untuk siapa yang baru menonton live kami, bolehlah share dan komen jika ada soalan-soalan untuk penulis. Saya akan kenalkan dengan dia. Bolehlah ikuti kami, dan jangan lupa follow kami Daily Din Hub, Facebook page kami Daily Din Hub. Jadi tidak membuang masa lagi, biar saya perkenalkan tetamu kita hari ini, iaitu Tuan Abu Amar. Ya. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Panggil Abu Amar boleh lah saya. Saya santai lah hari ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Beliau adalah penulis Ibrah Sirah untuk bisnes. Saya terpanggil masa lihat beliau punya Facebook advertisement mengenai Ibrah Sirah yang tak pernah saya lihat. Lepas tu saya pun melusuri website, tengok tentang buku ni, terus terpanggil, terus membuat belian pertama saya order. Terus alhamdulillah sampai hari ni saya kongsi sikit dapat sambutan yang menggalakkan untuk orang-orang di Singapura. Terima kasih kepada sudi menyokong usaha-usaha kami. Alhamdulillah ya. Kira Abu Amar atau saya tak tahu Abdul Hadi sebetulnya. Nama-nama beliau. Okey, mungkin kita boleh tanyakan soalan pertama ya. Boleh ya, Abu Amar? Baik. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey. Okey, soalan pertama boleh tak Hadi atau Abu Amar cerita sedikit tentang diri Hadi, latar belakang bisnes yang Abu Amar buat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan sekalian, saya kenalkan sikit diri saya. Nama saya Abdul Hadi bin Abdul Rahman. Berasal daripada Malaysia, Kedah. Dan saya ni, sebelum saya teruskan lebih lanjut, saya bagi tahulah. Saya ada beberapa kenalan lah di Singapura, dan ketika saya belajar dulu pun ramai orang Singapura yang jadi kawan dengan saya. Biasanya orang Singapura akan bagi tahu dekat saya, bila dia dengar saya cakap, dia kurang faham. Sebab apa? Sebab saya cakap dialek utara di Malaysia ni, dialek utara, jadi susah sikit nak faham. Okey. Saya cuba untuk tak pekat sangat ataupun tak terlalu dalam sangat saya punya dialek saya. Alhamdulillah, saya asal daripada Kedah, Malaysia. Kemudian saya mula bisnes daripada tahun 2009. Terus ceburi bisnes dalam bidang travel agency. Kemudian tahun pertama 2009 hinggalah 2012, alhamdulillah syarikat semakin maju. Tahun 2013 saya mengalami kejatuhan sebab Saudi waktu tu dia buat satu ketetapan untuk semua syarikat ataupun semua negara, dia ada kuota untuk umrah. Waktu tu mula Saudi buat, tahun pertama Saudi buat 2013, kerana dia buat satu renovation besar-besaran di Masjid Haram, menyebabkan penempatan ni tak cukup.
Jadi dia perlu hadkan berapa ramai orang yang perlu berada dalam kota Mekah dan juga Madinah ni dalam satu-satu masa, menyebabkan dia buat kota. Jadi tahun tu ramailah, banyaklah travel yang jatuh, termasuklah syarikat saya. Saya mengalami kerugian sebanyak 1.7 juta Malaysia. Kalau di Singapura sekitar 1 juta, tak sampai 1 juta, lebih kurang dalam 700,000 Singapura dolar, lebih kurang lah. Kemudian saya bangun semula tahun 2013 tu, saya ingat nak berhenti dah, tak mau menega dah. Dah rasa macam kecewa sangat dah. Rasa macam dah tak boleh nak bangun dah. Bukan saja saya mengalami kerugian sebanyak 1.7 juta, saya juga mengalami berhutang, menanggung hutang sebanyak 890,000. Sehingga saya rasa macam dunia ni dah tak ada untuk saya. Berlaku sedikit kemurungan selama 4 bulan. Saya hanya duduk dalam rumah dan hanya bercakap dengan pokok saja. Saya tak bercakap dengan manusia selama 4 bulan. Okey, itu sedikit sebanyak yang saya boleh cerita dulu. Masya Allah. Wah, tak pernah saya dengar cerita ni, Masya Allah. Mungkin ramai yang akan tertanya-tanya bagaimana Abu Ammar bangkit. Mungkin melalui buku, saya tahu, saya tak tahu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Wah. Okay, mungkin dapat manfaat daripada perkongsian ini. Harap-harap dapat tercetuslah idea bisnes atau siapa yang ingin cuba dalam bidang bisnes. Mungkin nanti kita akan kupaslah macam mana Abu Ammar boleh kasih nasihat untuk mereka dan bagaimana untuk bangkit semula. Lebih-lebih lagi tengah zaman COVID ni, ramai yang mungkin risau tentang pendapatan mereka, tak ada, kurang bisnes, ramai rakan-rakan yang terjejas. Mungkin terpanggil lah untuk saya buat live ni bersama Abu Ammar. InsyaAllah semoga manfaat kepada semua orang. Okey, satu di antara yang saya terfikir untuk tanya tu satu soalan. Tercetusnya nama Abu Ammar tu sendiri, adakah sejarah ke atau sebab ke atau nama-nama timbangan? Macam mana tu? Sebenarnya nama Abu Ammar ni, saya anak pertama saya lahir ketika mana saya duduk di Mekah. Saya bertugas haji selama 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Kemudian saya lahir, anak saya lahir di sana, anak pertama saya duduk di sana, dan saya letak nama tu, bagi nama ketika mana saya di Mekah. Dan kawan-kawan saya Arab ni, dia tanya, Arab ni bila dia dengar kata kita dapat anak, dia akan tanya Abu Ish, maksudnya bapa apa. Dia tak tanya nama anak siapa. Contoh macam kita biasa kita tanya anak nama apa, kita biasa orang Melayu macam tu. Tapi Arab dia tak akan tanya macam tu, dia akan tanya Abu Ish, apa bapa apa, maksudnya anak tu hang bagi nama apa. Jadi nama hang akan bertukar selepas, nama kamu akan bertukar selepas anak tadi tu dilahirkan. Macam itulah. Jadi bila sahabat-sahabat saya Arab di sana ni, saya beritahu kata anak saya nama Ammar, semua sahabat-sahabat yang di sana dah tukar dah, daripada panggil saya Ustaz Hadi, dia tukar kepada panggil Abu Ammar. Abu Ammar ni, Arab ni bila dia panggil nama Abu dan dinasabkan kepada anak Abu Ammar macam tu tadi, dia nak menggambarkan kata dia seorang sahabat yang karib ataupun rapat, yang sehingga dia tahu nama anak kepada kita, macam tu. Jadi letaklah nama Abu Ammar. Kemudian Al-Mahmudi yang saya letak di belakang tu daripada nenek saya. Kira keturunan saya ni naik ke atas 5 keturunan. InsyaAllah. Okey, saya letakkan nama saya Abdul Hadi bin Abdul Rahman bin Abdul Razak bin Mahmud bin Ahmad. Okey. Daripada saya sampai itu 4 keturunan. Saya ambil nama Mahmud tadi tu, jadi saya letak Al-Mahmudi. Itu dia punya kisah dia. Jadi sekarang ni kira kalau sahabat-sahabat di Arab, di Saudi memang panggil saya Abu Ammar. Masya-Allah.
Abang Mat kira boleh berbual bahasa Arab lah ni? Boleh berbahasa Arab lah ni kira? Boleh lah, taklah sefasih Arab. Maksudnya taklah macam orang Arab. bunyi juga dalam dialek Melayu tu ada juga bunyi sikit-sikit kan. Tapi bolehlah berbahasa Arab, insya-Allah. Alhamdulillah. So hampir saya fikir siapa Abu Ammar ni? Mungkin orang Arab, tak tahu orang Malaysia yang tulis. Alhamdulillah. Jadi satu gimmick marketing tadi. Oh, okey. Boleh tak dalam masa 2 minit macam tu bagi kita break sekejap untuk ada kita nak set up technical sikit, ada masalah. Takut boleh. Takut terhenti. Okey. Kita ada tadi gangguan teknikal daripada Muhammad. Okey, mungkin orang tadi dah masuk. Tunggu. Tu ada. Dah masuk dah tunggu. Lepas tu kan kita dah habis. dah habis perbincangan. Tak apa. Kita boleh teruskan ya. Okey, Muhammad, mungkin kita boleh teruskan dengan soalan. Okey, saya nak tanya kenapa apa yang terbuat Abu Ammar terpanggil untuk menulis buku ni? Okey, sebenarnya pada tahun 2013 tu, bila saya mengalami kerugian dan juga kejatuhan, apa yang perkara pertama berlaku kat saya rugi, kemudian saya menanggung hutang, berlaku sedikit kemurungan selama 4 bulan. Kemudian adik saya yang juga partner saya, dia hampir hari-hari dia datang ke rumah saya ni, ajak saya untuk berniaga semula. Tapi saya beritahu dia, kata saya ni dah tak semangat lah untuk berniaga dan saya rasa macam dah tak boleh berniaga. Dan waktu tu kalau nak berniaga pun macam mana nak berniaga sedangkan kita punya modal dah habis kan. Dah tak ada duit dah. Okey. Kemudian sampai satu hari dia datang dekat saya dan dia bagi tahu kepada saya, Adi, dia panggil saya Adi. Adi, kita ni muda lagi. Waktu tu umur saya 27 macam tu lah, 27 ataupun 25 macam tu lah. Okey. Kita ni muda lagi, baru 20-an. Kita menanggung hutang bukan sikit. Kita menanggung hutang sangat banyak. Kalau kita ambil hutang kita tu dan kita letak atas kepala kita, kita akan tutup kita punya ni lah, maksudnya kita tertimbun dengan hutang kita tu lah. Kemudian dia kata kita pun pahala tak banyak, kita bukan orang baik sangat. Kemudian dosa kita pun banyak. Jadi kalau di akhirat nanti sekarang ni kita tak boleh bayar hutang kita, bila di akhirat nanti kita terpaksa bayar juga. Kita terpaksa bayar. Dan bila kita nak bayar di akhirat, kita perlu bayar dengan amalan kita. Kalau habis amalan kita gunakan untuk bayar hutang kita, orang akan letakkan dosa dekat kita. Kita kena ambil dosa orang pula. Agak-agak kita boleh masuk syurga tak? Dia tanya saya. Menyebabkan daripada saya murung, tak sembang dengan orang, saya hanya duduk di rumah saja, saya mula terfikir, jalan yang paling baik untuk saya bayar semua hutang saya yang hampir 1 juta tadi, saya mesti kembali semula ke dunia bisnes. Mesti kembali semula ke dunia bisnes, buat duit dan bayar hutang. Okey. Peringkat pertama saya mula berbisnes mula ni, dalam hati saya hanya saya niat untuk bayar hutang saja. Habis bayar hutang, saya nak berhenti berniaga. Macam tu je. Tapi bila dah berniaga, dah boleh bayar hutang, dah ada untung, seronok pula berniaga kan. Tak berhenti lah. Okey. Kemudian, macam mana saya boleh nak tulis buku ni? Tahun tu, bila saya mula nak berniaga semula, saya mula fikir, saya dan adik ni mula fikir, macam mana kita nak mula semula bisnes kita dengan keadaan kita tak ada modal, kemudian kita di kawasan kita ni hampir kita kata kita dah lemah lah. Tempat asal kita buka bisnes kita ni, kita dah lemah sangat.
Jadi apa kita nak buat? Waktu tu saya mula fikir untuk berhijrah, pergi ke tempat lain. Lalu kami pun putuskan untuk kami pergi ke satu tempat yang dulu kami belajar di sana. Belajar di ada satu kawasan di Selangor, nama tempat tu Bangi. Kami dulu belajar di sana. Dan juga kami pernah duduk di sana sampailah kami bekerja dekat sana. Dua-dua orang, saya dan adik saya dua-dua macam tu. Dua-dua pernah bekerja di Bangi. Jadi kami ramailah kawan di sana. Sebelum kami berhijrah pergi buka bisnes kami di sana, kami hantar orang. Semua ni hasil daripada apa yang kami tengok Nabi SAW buat. Saya memang background saya bidang syariah. Saya belajar bidang syariah, jadi saya dan adik ni memang bidang agama lah. Jadi untuk kami faham tentang sirah Nabi SAW tu bagi kami perkara yang bukanlah terlalu mudah, tapi benda yang biasa bagi kami. Sebab kami lalui belajar sirah memang daripada sekolah sampailah ke universiti, memang bidang kami bidang agama. Jadi sebelum kami hijrah, kami pergi ke Bangi buka cawangan baru, kami tengok apa map yang telah Nabi SAW buat. Contoh, sebelum Nabi berhijrah pergi ke Madinah ataupun sebelum Nabi berhijrah ke Yathrib, apa yang Nabi buat? Nabi telah mengadakan dua perjanjian. Perjanjian Aqabah 1 dan juga perjanjian Aqabah 2. Apa tujuan perjanjian Aqabah 1 dan juga Aqabah 2? Perjanjian Aqabah 1 dan juga Aqabah 2 ini adalah satu pengenalan awal bagi Nabi SAW untuk mengenal bagaimana kehidupan ataupun culture orang Yathrib. Culture orang Yathrib dan macam mana orang Yathrib hidup. Nabi nak tahu yang tu. Itu pengenalan pertama. Dan juga Nabi nak pastikan ada orang yang akan membantu Nabi ataupun menerima Nabi di sana nanti ketika Nabi berhijrah ke Yathrib ataupun sekarang dikenali dengan Madinatul Munawwarah. Kemudian Nabi juga selepas pada perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2, Nabi telah menghantar seorang sahabat yang nama dia Mus'ab bin Umair menjadi duta Islam, hantar pergi ke Yathrib dan mengajar agama di sana, mengajar Islam di Madinah bagi orang yang telah menganut ataupun menerima Islam. Kemudian memperkenalkan Islam di peringkat awal kepada orang-orang Yathrib yang belum menerima Islam. Sehingga ramailah orang yang memeluk Islam. Sehingga Nabi SAW ketika mana Nabi berhijrah pergi ke Madinah, orang Madinah ni tertunggu-tunggu. Orang Madinah ni memang dah bersedia untuk terima Nabi. Okey. Hasil daripada sirah tadi tu, apa yang kami lakukan sebelum kami pergi ke Bangi, buka satu cawangan di Bangi, apa yang kami buat? Kami panggil kawan-kawan kami yang mana yang telah kenal kami dan mereka ni berada di sekitar Lembah Kelang. Sekitar Lembah Kelang ni kawasan KL lah, kita kata Kuala Lumpur lah, yang berdekatan dengan Bangi. Yang ada ketika tu kawan-kawan yang rapat yang pernah sekolah sekali, di universiti pun sekali, kemudian sampai bekerja pun kami masih berhubung lagi, komunikasi ada hubungan yang baik lagi. Kemudian jumpa dengan mereka, tanya mereka kalau kami buka di Bangi, hampa semua ni yang ada di sekitar Lembah Kelang ni nak mampu sokong tak? Boleh bantu tak kami untuk bangun semula dan bayar hutang kami semua ni? Jadi mereka pun kata okey, kami akan bantu, kami bersedia untuk membantu syarikat saya Az-Zuhar untuk bangun semula di Bangi. Kemudian kami hantar seorang staff kami ataupun sahabat kami yang dia ni
pergi ke sana peringkat awal, kemudian dia survey di sana macam mana keadaan orang di Lembah Kelang ni menerima ataupun membeli, trend pembelian orang Lembah Kelang ni untuk pakej-pakej umrah, pakej-pakej pelancongan ni dia kaji dan bagi maklum balas kepada kami sebelum kami buka office di sana. Kemudian barulah kami buka office dekat sana dan waktu tu sahabat-sahabat yang ada di sana membantu kami untuk bangun di sana. Itu antara benda yang besar yang saya lalui, menyebabkan saya rasa inilah punca kejayaan saya dalam dunia bisnes yang saya telah ceburi kerana saya telah menelusuri jalan Nabi SAW dan saya bawa ke dunia bisnes, realiti bisnes yang saya lalui dan hasilnya alhamdulillah saya berjaya. Lalu tercetuslah saya idea untuk saya tulis buku Ibrah Sirah untuk bisnes yang saya ambil daripada sirah Nabi, kemudian saya bawa ke dunia bisnes untuk orang awam ataupun orang yang duduk dalam dunia bisnes memahami sirah itu bukan sahaja dengan dia membaca sirah dan memahami sirah untuk diri dia dan tahu apa yang Nabi buat sahaja, tetapi dia boleh bawa ke dunia bisnes dia untuk menjadi teladan kepada dia ataupun contoh kepada dia untuk memacu bisnes dia lebih maju dalam industri. Alhamdulillah. Wah, saya betul terkesan dengan perkongsian Bu Ammar tadi. Masya-Allah. Mungkin tu di antaranya. So yang buat sahabat tu yang buat survey. Ya, betul sahabat yang buat survey. Betul. Berapa ramai orang dia buat survey tu? Survey tu kita ambil sekitar Bangi dan Kajang kita ambil lebih kurang dalam 700 orang yang dia bawa tim ke sana dan kita survey cara orang membeli, cara iklan, macam mana yang sesuai, kemudian berapa kita punya kos yang kita perlu ada untuk kita buka office di Bangi. Masya-Allah. Maknanya itu adalah target pasaran di sekitar Bangi, betul? Biasa saya katakan. Ya betul. Target pasaran. Masya-Allah. Itu di antara kita selalu berbual pasal target audience ya. Tapi buat dengan lebih dengan lebih mendalam lagi, dia sendiri turun untuk membuat kajian tu sendiri. So kita akan buat melalui internet kan. Internet lah kita akan buat market research semua, tapi dengan tim pergi ke Bangi membuat research. Masya-Allah 700 orang. Makan berapa lama tu? Survey. Lebih kurang dalam 2 minggu. 2 minggu 700 survey. Masya-Allah. Kita pergi buat di masjid, kita pergi buat tempat-tempat yang orang kita jangka orang di situ adalah market kita punya prospek untuk membeli pakej umrah. Saya punya core business saya umrah sebenarnya. Jadi kita buat survey tu lebih kepada umrah. Kita pergi dekat masjid, kita pergi kat surau, kita pergi kat dewan-dewan lah yang ada majlis ceramah macam tu lah lebih kurang. Sebab kita dapat cepatlah data tu. Itulah dari perkongsian baik. Kita pada orang yang buat komen, masya-Allah, bukan hanya memahami sejarah Rasulullah tapi mengapresiasikan dalam bisnes, insya-Allah. Itu dari Puan Siti Mastura. Terima kasih Puan kerana memberi komen. Kita teruskan boleh dengan soalan. Makin panas betul soalan ni. Makin kaji, makin mendalam, makin banyak dapat kita kupas dan pelajari. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. Soalan saya yang seterusnya ialah apa yang Hadi pelajari semasa menulis buku ini? Mungkin di dalam perjalanan mungkin Hadi dapat pelajari ketika menulis buku ini. Mungkin dalam membuat buku ini ada macam dia punya cabaran-cabaran dia yang Hadi lalui atau Abang lalui. Mungkin boleh kongsi dengan kami di sini. Boleh. Okey, ketika mana saya tulis buku ni, sebelum saya menulis penuh buku ni, saya mula buat kajian tentang sirah, apa yang boleh dikaitkan dengan bisnes, apa panduan-panduan yang kita boleh bawa ke dunia bisnes daripada sirah. Saya mula baca sirah yang lebih dalam. Contoh
saya bagi tentang bagaimana Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Abdullah bin Ummil Maktum, ketika mana Abdullah bin Ummil Maktum datang bertanya kepada Nabi SAW untuk Nabi ajarkan sesuatu daripada Islam yang lebih daripada apa yang Nabi telah ajarkan sebelum ni. Ketika mana Nabi sedang berceramah ataupun berpidato kepada bangsawan-bangsawan Arab ataupun orang-orang besar dalam Arab, dalam Quraisy, orang-orang yang ada nama lah dalam Quraisy. Lalu Nabi SAW apabila Abdullah bin Ummil Maktum datang dan mencelah ketika mana Nabi berpidato, Nabi bermasam muka. Nabi masam muka kerana marah dengan dengan Abdullah bin Ummil Maktum kerana dia masuk tu tak kena waktu. Macam tu lah kita kata, tak kena waktu. Jadi itu juga menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, kamu masamkan muka dan kamu berpaling muka daripadanya. An ja'ahul a'ma, ketika mana datang seorang yang buta. Buta ni Abdullah bin Ummil Maktum lah. Abdullah bin Ummil Maktum ni memang dia dilahirkan dalam keadaan buta. Apa yang Allah tegur adalah Nabi SAW pentingkan untuk berdakwah kepada orang yang besar dalam Arab ataupun orang-orang bangsawan Arab ni, orang-orang yang ada nama ataupun ada darjat dia dalam politik Quraisy ketika itu. Kemudian membiarkan Abdullah bin Ummil Maktum yang dia ni dia bukan siapa-siapa lah, dia bukan orang yang ada taraf tinggi dalam Quraisy, politik Quraisy ni. Jadi Nabi menampakkan Nabi lebih penting kepada nak ambil kuasa ataupun nak ambil orang-orang yang berkuasa dalam Quraisy ini untuk masuk ke menerima Islam. Okey. Jadi daripada situlah Allah menegur Nabi SAW daripada ayat tadi, anja'ahul abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kamu tak tahu dia nak minta satu peringatan daripada kamu. Okey. Lalu apa yang kita boleh ambil daripada sini, daripada sirah tadi, daripada apa yang berlaku kepada Nabi SAW dan juga Abdullah bin Ummil Maktum tadi adalah, kita bila kita berniaga, kita tak boleh pilih bulu. Maksud pilih bulu ni, kita tak boleh pilih. Kita nak orang yang datangkan bisnes dekat kita ni ataupun duit dekat kita ni dengan bisnes yang besar saja. Kita tak mahu dia ni pelanggan RM1 saja, $1 saja. Yang ni pelanggan $100,000. Mana kita nak layan? Kita layan $100,000. Tak, bukan begitu. Apa yang kita perlu lakukan adalah semua pelanggan kita layan sama rata. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menegur Nabi SAW dalam ayat tadi, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sirah tadi, bila saya menulis buku Ibrah Sirah ni, saya mula baca dan saya mula faham kata sirah ni memang boleh bawa ke dunia bisnes. Memang sangat banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil. Dan antara kekangan saya untuk menulis buku ni adalah masa lah. Kan, masa bila kita berbisnes dan kita nak menulis agak ketat lah waktu kita tu. Saya menulis hanya waktu malam saja. Mula daripada pukul 11 sampai kurang macam tu, saya mula berbisnes, menulis. Kerana saya ni anak ramai. Anak saya sekarang ada 6, 5 lelaki dan seorang perempuan. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Bila anak ramai, kita selagi anak tak tidur, kita tak boleh menulis. Sebab idea dengan gangguan macam-macam, idea pun tak timbul, tak keluar. Jadi saya perlu ambil masa malam selepas pada pukul 11 anak dah tidur baru saya mula menulis. Saya cuba rutinkan penulisan saya tu satu muka surat setiap hari.
dan alhamdulillah saya berjaya untuk kongsikan dengan ramai orang awam untuk memahami sirah itu dengan kacamata ataupun sudut yang berbeza. Kalau sebelum ni kita hanya baca sirah dan kita hanya memahami Islam sahaja dengan sirah tadi, ataupun kita nak memahami akhlak Nabi itu saja. Tapi sekarang kita boleh ambil daripada sirah dan kita bawa ke dunia bisnes kita dan kita pacu bisnes kita lebih laju dan maju ke depan. InsyaAllah. Saya rasa setuju. Kadang-kadang kedai saya bertarik buku sedemikian. Kadang-kadang kita boleh gunakan macam apa tu example dengan daripada Rasulullah sendiri kan. Saya ada baca buku tentang leadership macam-macam. Tapi ini semua pengajaran-pengajaran yang digunakan oleh orang-orang barat dan mengajar untuk orang timur. Tapi bila dikaji semula, semuanya di dalam Al-Quran, semua hadis telah ada. Rasulullah telah ajar kita. Mungkin itulah buat saya rasa macam buku ni memang bertepatan dengan apa yang kita ingin kongsikan kepada kita punya pengikut kita yang sudi mendengar, dan sekarang telah menonton live kami sekarang ini. Kita Daily Deen Hub 1 tahun lepas kita telah mengubah produk jualan produk saja, tapi kita gunakan content marketing lah. Sebab tu kita menggunakan banyak kaedah video, konten, buku, banyak konten-konten Islam. Mudah-mudahan dapat manfaat kepada semua orang lah yang menelusuri website kami ataupun webpage. Mudah-mudahan itulah perkongsian yang terbaik lah. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Semoga bermanfaat lah. Saya nak tanya lagi, mungkin banyak lagi soalan tapi kita mungkin tak boleh lah nak sampai 1 jam lebih. Saya harus hormatilah masa beramal. Okay, mungkin saya dah baca buku ni. Okay. Rasa macam saya suruh baca buku, mereka terus terjun ke dalam macam pointers. Okay, bisnes, sirah, begini. Tapi kaedah Muhammad berbeza sedikit. Dia mula dengan cerita dahulu, sirah, baru dia selitkan tips-tips bisnes. Itu kaedah bisnes kan? Okay. Mengapa begitu? Okay. Saya ada gambaran dalam pemikiran saya bahawa orang lain juga susah nak faham sekiranya saya tulis tu sirah dan juga bisnes itu bercampur. Maksudnya ini apa yang dilakukan oleh Nabi, ini apa yang kita perlu lakukan dalam bisnes. Betul. Kalau kita campur tu, dia akan sukar untuk orang memahami ini adalah sirah, ini apa yang perlu dilakukan. Jadi saya asingkan, saya mula dengan kisah Nabi SAW, kemudian saya bagi tips untuk bagaimana nak ambil iktibar ataupun ibrah daripada sirah tadi tu untuk masukkan dia ke dunia bisnes kita. Jadi itu saya rasa kaedah yang paling mudah untuk orang faham, dan saya rasa bila saya tulis macam ni, bukan sahaja apa yang tertulis dalam buku yang saya tulis ni yang dia boleh faham, bahkan selepas ni dia membaca sirah kemudian dia boleh bawa sendiri untuk masuk ke dunia bisnes dia, macam mana dia nak buat. Itu yang saya gambarkan dan saya nak orang lain faham. Mungkin sebenarnya ketika mana saya siap menulis buku ni dia punya muka surat dia berjumlah 490 muka surat. Kemudian saya saring dan buang yang mana yang saya rasa tak patut ada, dan saya cuba padatkan saya kompreskan dia. Alhamdulillah dapatlah 200, kita kata 300 muka surat lah untuk keseluruhan dia, 300 muka surat. Itu pun paling padat yang saya boleh buat, paling ringkas yang saya boleh buat. Sebenarnya kalau saya tulis tentang kesemua yang saya nak tulis tu, saya rasa jadi lebih tebal daripada kitab Arab kot. Berapa lama Abu Ammar menyiapkan buku ni? Berapa lama?
Sebenarnya dalam 1 tahun lebih, hampir 2 tahun lah. Masya Allah. Sebenarnya kalau betul-betul menulis, saya ingat ambil masa lebih kurang dalam 6 bulan saja boleh siap. Cuma bila saya ada kekangan, saya perlu masa yang cukup. Kadang-kadang memang saya cuba disiplinkan untuk setiap hari tulis satu muka. Tapi bila dah penat balik bekerja, loop dulu kan. Kita rehat dulu, kemudian hanyut sampai ke pagi. Jadi adalah bila dia sebenarnya penulisan ni, kalau saya cuma boleh bagi tahu macam ni, kalau mesti disiplinkan satu hari satu muka, kemudian jangan tinggal lebih daripada 2 hari. Maksudnya kalau hari ni kita terlelap tak buat satu muka, esok mesti buat. Betul. Jangan hari ni tak buat, esok tak buat, lusa juga tak buat. Lepas tu tak tulis dah. Betul. Macam momentum itu kan. Takut nanti dah lemah. Hilang semangat. Betul, semangat so hilang. Betul. Masya-Allah. Adi, Abang buat ini dengan tim atau sendiri buat buku ni? Tak ada orang tolong? Okey. Tulisan pertama, tulisan asas saya tulis. Sehingga 490 muka surat yang saya kata tu, itu saya tulis sendiri. Kemudian bila kita nak cantik kan, kita hantar kepada auditor dia akan asingkan yang mana yang dia kata ini tak patut masuk Ustaz. Ni kita letak tempat lain. Macam itulah. Betul. Kemudian barulah pergi ke layout editor lain, editor bahasanya, editor layoutnya, editor ejaannya. Itu dia, semua tu tim lah. Cuma peringkat asas untuk penulisan asas tu memang saya tulis sendiri seorang-seorang saya lah. 400 lebih. Kalau saya tulis mungkin 2 tahun tu. Okay. Tadi Abang ada cakap pasal mengamalkan apa yang diajar dalam buku tu kan. Itu kita akan balik kepada soalan seterusnya lah. Panduan praktikal yang Abang amalkan yang terdapat dalam buku itu sendiri. Apakah benda yang Abang selain daripada tadi yang Abang sentuh tentang buat kajian di luar hijrah tu kan, yang dengan jadi apa lagi yang panduan praktikal yang Abang amalkan? Antara perkara yang besar yang saya amalkan sebelum ni, saya ada juga selepas saya dah berjaya dalam bisnes travel. Bukanlah, saya ni bukan guru bisnes. Orang ada tanya saya, minta ajak untuk ajak macam mana nak bisnes apa semua. So, saya bagi tahu kata saya bukan guru bisnes. Cuma saya boleh bagi tahu saya pernah lalui jalan tu. Dan bila saya pernah lalui jalan tu, saya dah tahu jalan ni dekat sini ada simpang sebelah kanan, dekat sini ada simpang sebelah kiri, dekat sini kena terus dan sini ada selekoh tajam. Semua tu saya dah lalu dan saya cuba bagi tahu dekat kawan yang tak pernah lalu lagi jalan tu. Saya bagi tahu sini ada selekoh tajam, pelan sikit. Takut terbalik kan, takut jatuh macam tu lah. Takut terbabas. Okey. Apa yang saya ambil untuk dunia bisnes yang saya selalu amalkan daripada sirah Nabi, yang paling besar sekali yang saya selalu sebut dekat kawan-kawan pun saya selalu sebut, Nabi SAW ketika nak sampaikan dakwah, bila Nabi SAW dilantik sebagai Nabi dan Rasul untuk sampaikan dakwah, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah dalam 2 peringkat ataupun dua kaedah. Peringkat pertama, Nabi SAW berdakwah secara rahsia. Kemudian barulah berdakwah secara jahriyah ataupun secara terang-terangan. Kemudian kalau kita kaji betul-betul apa yang Nabi SAW buat ketika mana Nabi SAW berdakwah secara sirriyah ataupun rahsia tadi, Nabi SAW fokus untuk memperkenalkan produk Nabi. Saya sebut produk supaya kita lebih dekat dengan dunia bisnes. Nabi
fokus untuk memperkenalkan produk Nabi tadi tu kepada orang yang paling dekat dengan Nabi. Antaranya, pertama yang terima Nabi ataupun terima Islam adalah isteri kepada Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah. Kemudian Nabi pergi yang orang dekat juga. Siapa lagi? Sayyidina Ali. Siapa lagi? Nabi ambil beberapa golongan bangsawan Arab Nabi ambil. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan. Nabi ambil orang yang ada pengaruh dalam Arab. Kemudian Nabi ambil juga golongan apa? Golongan hamba. Ammar bin Yasir, Sumayyah, Bilal bin Rabah. Semua ni golongan bawahan ataupun golongan yang apa kita kata golongan hamba. Fokus Nabi adalah memperkenalkan produk Nabi iaitu Islam kepada orang yang terdekat dengan Nabi, dan orang ni adalah orang kepercayaan orang ramai. Kenapa Nabi ambil Bilal? Kenapa Nabi ambil Ammar bin Yasir, Sumayyah, Yasir? Kenapa Nabi ambil orang-orang ni? Sahabat yang kita sebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang yang terawal masuk Islam. Nabi ambil mereka ni kerana mereka adalah orang-orang yang dipercayai dalam kalangan mereka. Bilal sangat dipercayai di kalangan hamba. Yasir, Ammar, Sumayyah, semua ini adalah idol ataupun idola-idola kepada peringkat mereka masing-masing. Abu Bakar As-Siddiq sangat dikagumi oleh orang Arab, bangsawan-bangsawan Arab yang mereka ni ada keturunan, ada kekayaan, ada pangkat. Mereka sangat dikagumi, mengkagumi Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi ambil orang-orang ini untuk apa? Bila dakwah itu bergerak secara jahriyah nanti, mereka mudah diterima kerana Abu Bakar orang memang hormat dia, orang memang percaya dekat dia, orang memang kagum dengan dia. Dia sebagai idol kepada orang-orang bisnes kerana dia sangat pemurah bagi segi sedekah sana sedekah sini. Orang sangat kagum dengan dia. Bila dakwah itu bergerak secara jahriyah, bila orang tahu kata Abu Bakar telah memeluk Islam, ramai sahabat-sahabat daripada sahabat-sahabat yang mengenali dan satu level dengan Abu Bakar As-Siddiq telah memeluk Islam melalui Abu Bakar. Saya bagi contoh, ketika mana Nabi SAW berdakwah secara rahsia lagi, sahabat, saya bagi contoh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf bukan memeluk Islam dengan Nabi SAW. Walaupun dia dibawa berjumpa dengan Nabi dan bermeluk Islam depan Nabi SAW, tapi bukan Nabi yang ajak dia. Bukan Nabi yang berdakwah kepada dia. Siapa yang berdakwah kepada Abdul Rahman bin Auf? Yang berdakwah kepada Abdul Rahman bin Auf adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kerana apa? Kerana dia satu level dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia bangsawan, dia orang kaya, dia orang bisnes, percaya dengan Abu Bakar, maka dia memeluk Islam bersama dengan Abu Bakar. Itu antara yang Nabi buat. Apa yang kita perlu bawa ke dunia bisnes kita, sebenarnya dakwah Nabi dengan bisnes kita marketkan dia sama sebenarnya. Contoh, ketika mana kita ada idea untuk berbisnes dan kita punya idea kita mula realisasikan idea kita tadi, tetapi masih belum lengkap, kita punya produk tadi tu tak lengkap lagi, tak kuat lagi untuk dikeluarkan. Kita perlu sampaikan produk kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita saja. Jangan pergi lebih jauh daripada tu. Kerana sebelum produk kita betul-betul bersedia untuk dikeluarkan, kalau kita keluarkan, pasti ada orang yang akan tiru produk kita. Maka Nabi SAW juga ketika mana nak berdakwah, Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara rahsia terlebih dahulu supaya produk Nabi itu ataupun kenabian Nabi itu tidak ditiru oleh orang lain. Bagi tahu kata
Aku pun Nabi juga. Aku diwahyukan oleh Allah juga. Itu yang akan ditiru oleh orang ketika mana kalaulah Nabi menyampaikan dakwah itu terus secara jahriyah. Okey. Begitu juga penyampaian Nabi kepada sahabat-sahabat yang terdekat dengan Nabi dan ada nama dalam kalangan mereka masing-masing, kita perlu tiru untuk market kita punya produk. Contoh saya bagi, kita nak market produk kita, produk makanan, contoh, kita nak market sekitar kita kata negeri Kedah ataupun Singapura lah, kita kata senang. Okey, sekitar Singapura. Kita perlu ada beberapa golongan sasaran yang kita perlu tetapkan. Siapa sasaran kita? Golongan sasaran kita kata ada 4 kategori sasaran kita dan kita ambil orang-orang yang berpengaruh dalam sasaran tersebut untuk mengenali produk kita dan menjadi penyampai kepada produk kita. Ataupun kita kata ejen lah untuk sampaikan. Bila kita keluarkan produk kita secara meluas, mereka inilah akan menjadi duta kita bagi kalangan ataupun level mereka masing-masing. Contoh kita kata market kita ni ada salah satu sasaran kita adalah guru. Contoh kita kata. Kita ambil orang yang ada nama ataupun ada pengaruh di kalangan guru, dia menjadi duta kita. Bila keluar je produk kita, orang ni cakap tentang produk kita, maka guru pasti akan terima kerana mereka mengkagumi orang yang menjadi duta tadi. Okey, itu antara yang kita boleh kutip lah. Yang saya rasa itu antara benda yang saya selalu main lah dalam kehidupan bisnes saya. Selalunya kalau produk baru kita akan utarakan kepada keluarga dahulu, baru kita peluaskan di luar sekitar sahabat begitu. Awam maksudnya, betul? Ya, betul. Kongsi dengan orang terdekat dulu, kemudian barulah di orang yang orang asing. Dan cuma saya boleh bagi tahu kata perniagaan kita, kalau kita nak harapkan ahli keluarga kita untuk support kita di peringkat awal kita keluarkan idea untuk berniaga tadi tu, kita tak boleh mengharapkan sokongan yang sangat tinggi lah. Itu biasalah. Ahli keluarga ni biasanya bila kita dah pergi jauh dah, kita dah berjaya, barulah ahli keluarga kita ni mula support kita. Okey. Tapi benda tu biasa. Kerana berlaku juga pada zaman Nabi SAW, kita tengok Nabi SAW ketika mana Nabi sampaikan dakwah kepada sahabat, kepada ahli keluarga Nabi yang dekat, antaranya Abu Lahab, itu bapa saudara Nabi. Mereka ini antara orang yang menolak Nabi SAW, menolak kuat Nabi SAW. Dan juga keturunan-keturunan mereka yang mereka ni ada talian darah dengan Nabi SAW, yang saya boleh bagi contoh seperti Abu Sufyan, kemudian Safwan. Mereka ini ada pertalian darah. Walaupun kita kata bukanlah ahli keluarga yang dekat, tapi ada pertalian darah dengan Nabi SAW. Mereka menolak Nabi. Sehinggalah Nabi berhijrah pergi ke Madinah, duduk di Madinah, sampailah Nabi buat Fathul Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Barulah mereka ini menerima dakwah Nabi SAW. Jika kita ditolak oleh ahli keluarga kita yang terdekat dengan kita ketika mana idea bisnes kita dimulakan ataupun disampaikan peringkat mula, itu perkara biasa. Nabi SAW juga menghadapi benda yang sama ketika berdakwah. Allah a'lam dekat tu. Masya Allah. Mungkin dapat tentangan daripada keluarga terdekat memerlukan ketahanan yang tinggi ya. Ya. Okey, bila sebut tentang ketahanan yang tinggi dalam ketahanan jiwa yang tinggi. Saya suka bagi satu
sudut pandang yang jarang orang tengok. Kita bila anak kita degil, biasanya kita akan marah dia. Degil, tak dengar cakap, kita marah dia. Tapi sebenarnya anak yang degil ini dia mampu berjaya dalam hidup dia. Percayalah. Kerana apa? Kedegilan dia itu menunjukkan dia ada ketahanan jiwa yang sangat tinggi. Orang bisnes ni dia tak boleh dengar cakap orang. Dia kena buat macam tak dengar dia. Itu adalah ketahanan jiwa yang Allah letak dekat dia, yang nanti bila dia hidup dalam realiti kehidupan waktu dia dah dewasa nanti, itulah menjadi satu ketahanan dalam diri dia. Masya-Allah. Okey. Saya ambil lagi satu soalan pasal tadi mungkin ada soalan yang berikutnya. Saya nak tanya tentang keistimewaan buku tersebut. Tapi melihatkan Abu Ahmad dah kupas lebih mendalam, saya dah dapatlah keistimewaan buku tu. Dah kasih dah bunga-bunga sikit kan. Tadi saya letaklah kepada siapa yang ingin dapatkan Ibrah Sirah Wila Suri Jilidin Hub. Masya Allah. Okay. Tapi kita utarakan satu soalan lagi lah. Sekarang jangkanya nak buat dalam setengah jam saja kan. Kali dah makin apa tu, dah makin panas. Seronok dah makin seronok. Kupasan dan perbincangan, Masya Allah. Kalau biasa terbang Kedah, sekarang saya dapat jumpa. Kita minum teh kat tepi. Untuk kendali dia. Masya Allah. Satu hari kita akan berjumpa. Satu soalan lagi. Saya ingat mungkin untuk orang-orang ingin ceburi tentang bisnes atau buat masa sekarang ni, ramai orang mengatakan dalam COVID-19 ini kan, di antara tadi kaedah untuk keluar daripada ada kemiskinan, keluar daripada masalah kewangan, macam tadi Abang Ahmad cakap, kena buat bisnes baru boleh bayar hutang kan. Okay, mungkin mereka menggunakan sebab ni susah. Okay, mungkin bisnes ni jalan keluar pada mereka. Betul? Okay, jadi apakah nasihat Abu Ammar untuk mereka yang ingin terjun dalam bisnes? Mungkin terjun bukan dia punya word dia. Mungkinlah. Okey, nasihat untuk orang yang baru nak masuk ke dunia bisnes, nak cuba ceburi dalam dunia bisnes, mungkin nak bayar hutang ataupun nak lebih selesa, nak orang kata lebih kaya lah. Biasanya orang akan sebut benda tu. Tentang bisnes ni nak kaya. Okey. Pertama sekali, apa yang saya boleh nasihat adalah bisnes bukan semua orang boleh berjaya dalam bisnes. Okey, bukan semua orang boleh berjaya dalam bisnes. Semua orang boleh berjaya, tetapi bukan semua orang boleh berjaya dalam dunia bisnes. Kenapa saya sebut benda ni? Kerana sekarang ni ramai orang cerita tentang semua orang boleh berjaya dalam bisnes, jangan risau. Sebenarnya untuk hidup dalam dunia bisnes perlu ada dua perkara penting. Apa dia? Pertama, pemikiran ataupun daya fikir aras tinggi itu perlu ada. Kemudian ketahanan emosi yang sangat tinggi. Dua perkara ni perlu ada bagi setiap orang yang nak ceburi dalam dunia bisnes. Kemudian yang seterusnya, yang kedua, apa nasihat saya adalah, kalau sebelum ni orang tulis buku tentang Jack Ma, orang tulis buku tentang ramai idola-idola bisnes daripada barat ataupun daripada mana-mana negara yang lain. Saya nasihatkan untuk fahami apa yang telah dilakukan ataupun telah dilaksanakan telah dilalui oleh Nabi SAW untuk bawa ke dunia bisnes. Percayalah anda akan berjaya. Itu sahaja. Kemudian saya bagi sikit tips, okey. Bagi sikit tips. Bila tuan sebut tentang COVID-19, ramai orang yang jatuh dalam dunia bisnes mereka. Kemudian bagaimana mereka nak bangun semula. Sebenarnya Nabi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut dalam satu surah. Okey. Saya tengah tulis satu buku sebenarnya. Untuk tengah tulis satu buku yang kedua ni buku tentang, tajuk dia Ibrah Surah Yusuf untuk bisnes. Okey. Oh, insya-Allah. Okey. Daripada
surah Yusuf ni antara benda yang kita boleh ambil apabila berlaku COVID-19, pandemik COVID-19 ni menyerang dunia, hampir ke semua negara terlibat dan ramai orang bisnes yang dah jatuh kemudian tak boleh nak bangun semula. Apa kekurangan yang ada pada orang yang hidup dalam industri bisnes ni? Mereka sebenarnya dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang surah Yusuf ni kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad surah yang paling indah. Cerita yang paling indah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami turunkan sebaik-baik kisah untuk kamu. Surah apa? Surah Yusuf. Untuk kamu buat apa? Ambil ibrah daripada surah tadi. Okey. Salah satu cerita dalam surah Yusuf ini adalah cerita ketika mana raja di zaman Nabi Yusuf, raja tadi, dia mimpi, dia tengok apa? Dia tengok sab'a bakharatin simanin. Dia nampak ada 7 ekor lembu, sab'a bakharatin simanin, ya'kuluhunna sab'un ijaf. Dia makan lembu yang kurus. Okey. Dia makan lembu yang kurus, 7 ekor yang kurus. Kemudian dia nampak 7 tangkai gandum yang kering dan juga yang hijau. Satu hijau, 7 tangkai gandum yang hijau, 7 tangkai gandum yang kering. Kemudian mereka semua menteri-menteri raja ni dipanggil untuk takbir mimpi raja tadi. Semua orang tak boleh buat kecuali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bila takbir mimpi ni, Nabi Yusuf kata apa? Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Nabi Yusuf kata tanamlah. Okey, tanamlah, bercucuk tanamlah sab'a sinina da'aba, 7 tahun untuk ambil hasilnya. Fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi. Dan sekiranya kamu kamu tanam dan kamu simpan dia, kemudian yang mana yang kamu nak simpan tadi, gandum tadi, fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi, dan tinggalkan dia di tangkai-tangkai dia, jangan cabut dia punya gandum dia daripada tangkai. Okey. Gambaran bisnes sebenarnya, kalau kita tanya kawan-kawan yang duduk dalam dunia bisnes, tanya dia mula berbisnes sehinggalah dia berjaya, okey, dia berjaya dalam bisnes, kemudian dia jatuh dalam dunia bisnes dia, berapa tahun dia ambil masa? Cuba tanya. Kebiasaannya lingkungan 1 hingga 5 tahun, 1 hingga 5 tahun dia berjaya, tahun ke-6 dia jatuh, ataupun tahun ke-7 dia jatuh, ataupun tahun ke-8 dia jatuh. Sekitar tahun 5 hingga ke-7 tahun, sekitar macam tu. Dia akan merasai kejatuhan. Apa yang kita boleh ambil daripada ayat tadi adalah Nabi dalam surah ni, Nabi Yusuf gambarkan kepada kita semua, bila kita ada hasil yang banyak, kita perlu menyimpan. Kau ni yang ramai orang tak buat. Bisnes bila dapat keuntungan yang banyak, semua dipakainya, semua dijolinya. Menyebabkan bila berlaku, saya bagi contoh, berlaku perkara yang macam ni lah, macam pandemik COVID-19 ni, menyebabkan kita tak ada backup, tak ada simpanan untuk kita cover. Mungkin kita kata daripada bulan 2 itu, bulan 3, bulan 3, 4, 5, 6. Sekarang bulan 7. Okey. 5 bulan ni mungkin kita tak ada hasil langsung, tak boleh buat bisnes langsung. Menyebabkan kita perlu bayar gaji pekerja-pekerja kita dalam keadaan kita tak ada income. Betul. Jika kita ada simpanan, pasti kita dapat membayar gaji-gaji pekerja kita ataupun overhead kita
dengan simpanan tadi. Tapi kalau kita untung kita joli, tak ada simpanan, bila berlaku keadaan macam sekarang ni COVID-19, kita akan bukan terduduk, bahkan terguling. Kan, jatuh terguling. Okey, dekat tu kot. Mungkin Surah Yusof banyak orang kupas lah mengenai mungkin contoh tentang ekonomi kan, recession 7 tahun dan lepas tu orang expected dari recession lagi 7 tahun. Itu mungkin kadar tu kan orang mungkin banyak, bukan bisnes saja, siapa yang ingin bekerja pun perlukan simpanan kan. Betul. Betul kan, kalau dalam musim macam ini COVID-19 atau ekonomi yang tidak menentu, jadi kita ada simpanan, insyaAllah. Itu yang orang bisnes selalu mereka lebih cekal, pasal kita tak tahu bulan depan adakah ada keuntungan itu tidak. Itu yang saya pelajari lah 3 tahun lepas, 4 tahun lepas semasa saya cebur dalam bisnes. Kalau dulu bekerja, kita kata bulan depan kita akan dapat gaji kan. Tak kisah, tak perlu risau, dah boleh buat satu macam planning mungkin 2 tahun dah boleh pergi, dah book tiket dah 2 tahun. Tapi untuk orang bisa mungkin agak sukar. Ya, betul. Terima kasih Muhammad. Saya rasa dah cukup 1 jam atas perkongsian ini. Kepada siapa yang sedang menonton, alhamdulillah, walaupun tak banyak bilangannya, saya berbesar hati ada yang memberikan komen agak manfaat atas perkongsian. Kalau boleh saya ingin berbual lagi lah Muhammad, masya-Allah. Tapi insya-Allah kita atur masa yang lain insya-Allah. Masya-Allah. Tapi saya cuba nak utarakan untuk mendapatkan buku Ibrah Sirah ini, kita boleh download di website kami dailydinhub.com. Masya-Allah, dapat seperti tadi saya beritahu tadi kan, masa permulaan perbincangan kita sangat memberasakan lah dia punya sambutan orang-orang Singapura, masya-Allah. Okey, sebelum kita akhiri, saya ingin berkongsi sedikit tentang program pembinaan kami yang akan berlangsung bulan depan. Tadi saya tersentuh tentang tentang cerita Abu Ammar tentang jatuh bangun, mengaut emosi, tak boleh berbual selama 4 tahun. Okey. 4 bulan, maaf, 4 bulan. 4 bulan. Mungkin saya tak sempat untuk bertanya lebih lanjut bagaimana Abu Ammar mengawal emosi, jalan keluar apa yang Abu Ammar buat mungkin di masa akan datang lah. Cuma saya nak beritahu mungkin saya ingin beritahu program kami ada satu program bebas seminar kesihatan mental. Kita akan mengupas mendalam topik-topik emosi dan kesihatan mental lah. Akan bermula untuk 10 Ogos jam 10 hingga 1 tengah hari. Untuk orang-orang Singapura dan juga orang-orang Malaysia, kita ada Aiman Azlan, Youth Mentor. Saya kalau tak tahu Abu Ammar kenal tidak? Youth Mentor. Saya rasa terkenal juga dalam Instagram tu kan. Dan kita ada Dr. Bibi Jan, pakar kaunselor dan social aktivis dari Singapura yang terkenal juga, dan ada isu-isu tentang agama atau mungkin tentang sirah akan kita kupas oleh Ustaz Fauzi Ramli sendiri. Okay, kita ada 3 pakar yang akan buat perbincangan. Mungkin dalam keadaan ni mungkin ramai orang yang tidak dapat mengawal emosi mereka. Banyak mangsa penderaan saya tengok dalam website, tapi dalam internet, dalam social media amat menyeramkan. Mungkin satu kaedah yang mungkin saya ini yang dilihat tengah usahakan tentang topik ini. Masya-Allah. Terima kasih sekali lagi Muhammad kerana sudi berkongsi cerita dan menjadikan program segmen kami di Hub, iaitu Santai Tapi Berantai, program kami. Mudah-mudahan semua orang dapat manfaatnya. Pada siapa yang terlepas menonton ada live, menelusuri di page kami Daily Hub, dan juga boleh subscribe di YouTube kami Azril Jamil Official. Itu YouTube yang kami akan letakkan semua video di dalam. Semoga manfaat untuk semua orang. Adakah mungkin Abu Ammar boleh boleh berikan kata-kata akhir sebelum kita berpisah? Okey, terima kasih kepada orang Singapura yang menyokong buku saya, yang sebenarnya jualan di Singapura sampai sekarang ni dah ada sekitar
500 buah lebih kurang. 500 buah kita dah terjual di Singapura. Satu angka yang agak tinggi. Saya sebenarnya tak sangka kata orang Singapura boleh baca ataupun boleh minat buku Ibrah Sirah untuk bisnes ni. Jadi saya cuba je masuk ke Singapura, hampir hari-hari orang beli buku ni sampai sekarang ni lebih kurang dalam 500 naskah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, kalau tu kita akhiri majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami dapat berjumpa lagi di dalam sama-sama yang akan datang. Terima kasih.